أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar sikit sebanyak tazkirah tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشديد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Pada malam ni Ana nak cerita tentang satu sejarah Nabi SAW yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Pada tahun 6 Hijrah ni Rasulullah SAW mula mengutus surat kepada kerajaan-kerajaan besar di dunia ketika itu, ajak mereka masuk Islam. Dia kata dekat sini, Mukatabatul Muluki, Rasulullah SAW mula mengutus surat kepada raja-raja. Ba'da ruju'il muslimina min Hudaybiyati fi awakhir sanati 60 wa amni tariq min Quraisy, pada akhir tahun 6 Hijrah, setelah Rasulullah SAW kembali daripada perjanjian Hudaybiyah, kataba alaihi salatu wassalam muluk al-ardi yan'uhum ila al-Islam, maka Nabi SAW menghantar surat kepada kerajaan-kerajaan dunia ketika itu, mengajak mereka untuk masuk Islam. Wattakhadha idzaka khataman min fiddatin yakhtumu bihi khitabatihi, dan Rasulullah SAW mula mengambil khatam, cincin. Wallahu a'lam, kalau tengok pada sejarah ni, maknanya Nabi mula pakai cincin ni pada tahun 6 Hijrah. Dan tujuan Nabi pakai cincin ni bukan macam kita pakai cincin kan pasal tunang ke, berkahwin ke. Tujuan Nabi pakai cincin ni untuk buat cop. Dulu kan orang cop rasmi kan pakai cincin kan. Jadi dia kata dekat sini, wattakhadha idzaka khataman min fiddatin, Nabi mula mengambil cincin yang diperbuat daripada perak, dan cincin tersebut terukir. Apa yang ukiran dekat cincin tu? Muhammadun Rasulullah. Ya, cincin bulat gitu, Allah atas sekali, Rasul tengah-tengah, Muhammadun bawah sekali, Muhammadun Rasul Allah. Jadi bila dah tulis surat rasmi kepada kerajaan-kerajaan dunia, kepada raja-raja dunia, maka Nabi akan cop menunjukkan surat ini rasmi daripada Rasulullah SAW. فوجه دحية الكلب بكتاب إلى قيصر ملك الروم, maka surat yang pertama Nabi hantar melalui seorang sahabat Nabi bernama Sayyiduna Dihyatul Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Dihyatul Kalbi ni tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang terkenal dan seorang Nabi yang handsome orangnya. Sebab tu dalam sejarah cerita, kebiasaannya Jibril alaihi salatu wassalam kalau turun membawa wahyu, Jibril biasanya akan berrupa, muka dia akan diserupakan dengan muka Dihyatul Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Handsome-nya sahabat ni. Dia kata sakan al-Mazdah wa 'asha ila khilafati Muawiyah wa tufiya fiha sanata 45 hijriyatan. Dihyatul Kalbi hidup sehingga di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah di Mazdah, Syria. Ya, Mazdah ni kalau masa kita belajar dulu, tak jauh mana dengan Damsyik tu. Kalau kita naik teksi ke dalam lebih kurang 20 minit lah. Ya, Mazdah, satu bandar masa Ana belajar dulu, masa tu bandar ni baru nak maju lah. Ya, Mazdah. Tapi sekarang ni tak tahu apa cerita, mungkin dah hancur kot bandar tu. Jadi Nabi menghantar surat yang pertama melalui seorang sahabat Nabi bernama Dihyatul Kalbi bi kitabin ila Qaisar Malikir Rum, sepucuk surat yang Nabi utuskan kepada Qaisar, raja Rom. Dalam istilah Rom, raja-raja dia panggil apa? Qaisar. Kalau orang Parsi, raja dia panggil apa? Kisra. Ya, Kisra dengan makna raja. Kalau Mesir, dia panggil raja dia apa? Fir'aun. Fir'aun tu bukan nama orang. Ya, Fir'aun tu mana? Raja. Sebab tu dia punya jamak dia Fara'inah. Ya, raja-raja Fir'aun. Jadi ada macam-macam Fir'aun. Jadi belah Parsi dia panggil Kisra dengan makna raja. Rom dia panggil Qaisar. Dekat belah Mesir dia panggil Fir'aun. Wa amarahu ay yadfa'hu ila azimi Busra liwusilahu ila al-maliki.
Dan surat ini akan diserahkan kepada bahasa kita kata YB di Busra. Busra ni tuan-tuan terletak dekat border sempadan antara Syria dengan Jordan. Jadi kalau orang daripada Jordan nak masuk Syria ikut jalan darat, dia akan lalu Busra. Busra yang kita pun biasa dengar, tempat Nabi berniaga masa Nabi kecil-kecil dulu dengan pakciknya Abu Talib. Kitabu Qaisar. Wa kana fil kitabi, apakah isi kandungan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah ila Hiraqla azimir Rumi, salamun ala man ittaba'a al-huda, amma ba'du. فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسيين قال الله تعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Okey tuan-tuan semua, ini surat yang Nabi hantar. Isi kandungan surat tu berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah, daripada Muhammad bin Abdullah, ila kepada Hiraqla raja Rom. Salamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera bagi mereka yang mengikut petunjuk Allah. Amma ba'du. Fa ini ad'uka bi di'ayatil Islam, sesungguhnya aku mengajak kamu wahai Raja Herakles supaya masuk Islam. Aslim taslam, engkau masuk Islam engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini, dan Allah akan berikan kepada kamu dua pahala. Dua pahala. Ya, kalau raja Kristian ini Herakles ni masuk Islam, dia dapat dua pahala. Pahala pertama apa dia? Pahala pertama dengan sebab beriman dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan pahala kedua dengan sebab beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaita, tetapi jikalau kamu berpaling, fa inna ma alayka ismul irisiyin, maknanya wahai raja, kalau engkau tak nak beriman, engkau akan menanggung dosa al-irisiyin. Al-irisiyin dengan maksud rakyat jelata. Ya, kalau engkau tak nak beriman, rakyat kau pun tak beriman, kau akan tanggung dosa rakyat kau. Sebab tu menjadi pemimpin ni tuan-tuan bukan benda boleh nak direbut-rebut. Ya, nanti besok dekat padang mahsyar, semua yang pernah pegang jawatan nak lari daripada jawatan. Ketika di atas dunia, jawatan ni orang berebut bagai nak kojol, siang malam pagi petang berebut jawatan. Tapi besok dekat hari akhirat, semua nak lari belaka. Sebab apa? Sebab tanggungjawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, kalau kau tak nak beriman, kau tanggung dosa rakyat kau. Sebab bila ketua tak beriman, rakyat pun tak beriman juga. Allah berfirman, wa ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kamu bersama kami kepada satu kalimah yang ada persamaan antara kami dan kamu. Apakah kalimah tersebut? Yang menyatukan antara umat Islam Arab dengan Rom ketika itu. Apa dia? Alla na'budu illallah, jangan kita sembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi, dan jangan sekali-kali kita ni mengambil antara satu dengan yang lain sebagai Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, tetapi jikalau kamu berpaling, faqulu syhadu, bersaksilah sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Okey tuan-tuan, bila surat ni sampai dekat Raja Qaisar ataupun Raja Rom, Hercules, walamma wasala hadzal kitabu Qaisar qala anzuru lana min qaumihi ahadan nas'aluhu anhu. Bila sampai surat dekat Hercules, Hercules kata, aku nak cari sesiapa di kalangan orang Arab yang kenal Muhammad ni untuk kami interview dia. Betul ke ada Nabi? Betul ke Muhammad ni seorang Nabi? Betul ke kita nak interview dia? Ditarikan Allah tuan-tuan, wa kana Abu Sufyan bin Harb bisyam
ma'a rijali min Quraisy fi tijaratin. Masa surat ni sampai, Abu Sufyan masa tu berada dekat Syam tengah berniaga. Dan masa ni tuan-tuan, Abu Sufyan belum masuk Islam lagi. Abu Sufyan masuk Islam bila? Dia masuk Islam pada tahun 8 Hijrah dalam peristiwa Fathu Makkah. Maknanya dia tak beriman lagi masa ni. Dia kafir lagi tuan-tuan. Panjang umur Abu Sufyan, subhanallah. Dia tengah berniaga dengan geng-geng korporat Quraisy dekat Syam. Faja'at rusulu Qaisar li Abi Sufyan wa da'awhu li muqabalati al-malik fa'ajab. Jadi tengah-tengah Abu Sufyan sibuk berniaga macam-macam, berniaga jubah lah apa semua dekat Syam tu, dekat Busra tu. Tiba-tiba datang wakil Rom, kerajaan Rom kata, min aina antum? Korang datang daripada mana? Dia kata, nahnu min jaziratil Arabi, kami daripada semenanjung Arab, min Makkah al-Mukarramah. Maka wakil Rom dia kata apa? Tafaddalu, jom ikut kami. Kamu diarahkan menghadap bertemu dengan Raja Rom. Walamma qadimu alaihi fil Qudsi qala li turjumanihi. Jadi kalau tuan-tuan boleh bayangkan peta, bawah ni bawah lagi lah. Ni Makkah, atas ni Madinah, atas naik Jordan, border Jordan, Syria. Turun bawah sikit Palestin, dekat-dekat dia. Ya, kawasan-kawasan tu je. Jadi ketika Abu Sufyan berada dekat Busra, dia dapat arahan, dia diarahkan menghadap bertemu dengan Raja Rom, Kaisar, yang masa tu Raja Rom berada dekat Palestin, dekat Baitul Muqaddas, ada kat sana. Dia pun pergi. Walamma qadimu alaihi fil Quds qala li turjumanihi. Dia orang pun masuk menghadap dengan Raja Rom ni, Hercules. Lalu Hercules cakap dekat dia punya penterjemah, translator ni, bagi tahu dekat rombongan Abu Sufyan, salhum ayyuhum aqrabu nasaba bi hadzal rajul alladhi yazum annahu nabi. Penterjemah ni pun pergi jumpa Abu Sufyan. Dalam 4-5 orang, 5-6 orang ni, geng-geng korporat ni, ditanya apa dia? Dalam korang 5-6 orang ni, siapakah di kalangan kamu yang mempunyai hubungan rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling rapat? Lalu apa kata Abu Sufyan? Ana, aku. Ya, aku yang paling rapat hubungan dengan Muhammad. Li'annahu lam yakun fi raqbi min bani Abdi Manaf ghairuhu. Kerana dalam rombongan peniaga-peniaga ni tak ada seorang pun daripada keturunan Abdi Manaf kecuali Abu Sufyan seorang. Daripada keturunan Abdi Manaf sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Qaisar, maka kata Raja Rom, udnu minni, gua ke depan. Abu Sufyan ke depan. Summa amara bi ashabihi faja'alu khalfa dhahrihi. Kawan-kawan Abu Sufyan lagi 5 orang ni, 5-6 orang ni, dalam 5-6 orang, dia orang ni tak ramai. Yang 5-6 orang ni duduk dekat belakang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan berdiri dekat depan, belakang ni memang korang. Summa qala li turjumanihi kulli ashabihi innama qaddamtu hadha amamakum li as'alahu an hadha ar-rajul alladhi yaz'um annahu nabi wa qad ja'altukum khalfahu kay la takhjalu min raddi kadhibihi alayhi idza kadhiba. Raja ni bagi tahu dekat penterjemah dia, bagi tahu dekat orang belakang ni, belakang Abu Sufyan. Maknanya masa dia bagi tahu ni, Abu Sufyan tak tahu tau. Jadi dia akan pelik juga, kenapa pula Abu Sufyan seorang ke depan, kita orang kat belakang. Jadi raja ni cakap, bagi tahu tujuan aku buat macam tu supaya kejap lagi raja akan interview Abu Sufyan. Raja akan tanya macam-macam soalan. Korang kat belakang ni dengar belaka apa soalan dan apa jawapan. Kalau Abu Sufyan kelentong aku, dia tipu aku, korang kat belakang buat isyarat. Buat isyarat macam tu. Maknanya Abu Sufyan tipu. Ya. Dan diorang zaman ni takut dengan Rom. Rom kerajaan besar tuan-tuan. Masa ni hebat Rom. Jadi korang kat belakang cakap tipu. Begitulah kan. Jadi kalau Abu Sufyan duduk dekat-dekat dengan korang, kau nak cakap mungkin kau malu. Pasal Abu Sufyan tahu Cik Menatang ni, iya je lah. Kan? Contoh, Abu Sufyan tahu siapa yang kata dia cakap tak betul. Jadi raja kata, kalau Abu Sufyan jawab tak betul, korang buat isyarat, cakap Abu Sufyan bohong aku. Summa sa'alahu kaifa nasabu hadzal rajul fikum.
Maka raja ni pun memulakan interview kepada Abu Sufyan. Soalan pertama, dia tanya, ma nasabu hadzal rajuli fikum? Bagaimanakah keturunan lelaki ini? Lelaki ini dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keturunannya? Kata Abu Sufyan, qala huwa fina zu nasabin. Muhammad ini di kalangan keturunan orang-orang yang mulia. Keturunan orang-orang yang mulia. Baik, soalan pertama. Soalan yang kedua, hal takallama bihadzal qawli ahadun minkum qablahu? Raja tanya, sebelum Muhammad mendakwa dirinya menjadi nabi di Makkah, ada tak sesiapa sahaja di Makkah yang pernah mendakwa dirinya sebagai nabi? Ada tak sebelum Muhammad? Apa kata Abu Sufyan? La, tak ada. Sepanjang-panjang yang saya ingat, di Mekah dialah orang pertama yang mengaku menjadi nabi. Baik, soalan ketiga, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqalah? Sebelum Muhammad mendakwa dirinya sebagai nabi, kamu di Mekah pernah tak menuduh Muhammad ini sebagai seorang yang pendusta, pembohong? Maksudnya sebelum dia nabi, pernah tak Muhammad ni cakap benda tak betul? Pernah ke tidak? Apa kata Abu Sufyan? La, tak. Maknanya Muhammad tak pernah berbohong. Daripada muda sampai menjadi nabi, dia tak pernah bohong. Baik, soalan yang keempat, fahal kana min abaihi min malikin? Keturunan Muhammad, atuk nenek moyang dia dulu, pernah tak menjadi raja dekat Mekah? Pernah jadi raja ke tidak? Kata Abu Sufyan, tak pernah. Soalan yang kelima, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Qala bal du'afa'uhum. Raja tanya lagi, pengikut Muhammad ni majoritinya di kalangan orang kaya ke orang miskin? Orang kuat ke orang lemah? Orang berpengaruh ke orang biasa-biasa je? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Majoriti pengikut Muhammad orang biasa-biasa je, orang kampung aja. Baik, soalan yang keenam, fahal yaziduna am yanqusun? Sepanjang-panjang kamu tengok Muhammad dan pengikutnya ni, makin bertambah ke makin berkurang pengikutnya? Kata Abu Sufyan, bal yazidun, semakin hari semakin bertambah. Soalan yang ketujuh, hal yartadda ahadun minhum sukhtatan li dinihi? Ada tak di kalangan pengikut Muhammad ni yang bila dia dah masuk agama Islam, dia murtad? Yang kau ingat, sepanjang-panjang kau kenal Muhammad, start dia berdakwah daripada tahun pertama kenabian sampai tahun 13 kenabian, Fatratul Makkah. Lepas tu Muhammad berhijrah, tahun 1 hijrah sampai tahun 6 hijrah. Ada tak kau dengar kawan-kawan dia murtad? Apa kata Abu Sufyan? La, tak ada. Setakat ni tak ada dengar sahabat-sahabat Muhammad yang murtad. Soalan yang ke-8, hal yaghdiru idza ahad? Sepanjang-panjang korang dengan kenal Muhammad ni, dia pernah tak kalau dia berjanji, dia mungkiri janji dia? Apa kata Abu Sufyan? La, Muhammad tak pernah memungkiri janji. Wa nahnu al-ana minhu fi dhimmatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kata Abu Sufyan, dan untuk makluman tuanku raja, kami sekarang ni dalam perjanjian damai, gencatan senjata antara Muhammad dengan kami, dengan Quraisy, dan setakat ni perjanjian berjalan seperti biasa, dan kami tak tahu akan datang, kami tak tahu kok Muhammad nak langgar perjanjian ke, itu kami tak tahu. Tapi setakat ni tak ada lagi, Muhammad ikut perjanjian. Soalan yang ke berapa? Ke-9 kot. Qala fahal qataltumuhu? Raja tanya, korang pernah berperang tak lawan Muhammad? Pernah berperang ke tidak? Kata Abu Sufyan, Naam, ya, kami pernah berperang menentang Muhammad. Soalan yang ke-10, fakaifa harbukum wa harbuh? Macam mana peperangan yang berlaku antara kamu dengan Muhammad? Kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijalun maratan lana wa maratan alaina. Peperangan antara kami dengan Muhammad ni sijal, dengan mana bergilir ganti.
Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Tapi biasanya korang yang kalah kan. Dia menang sekali dalam perang Uhud. Menang perang Uhud tu pun ada khilaf ulama lagi. Tapi Abu Sufyan cakap, Muhammad kadang menang, kadang kami yang menang. Qala, soalan yang ke-11. Fa bima ya'murukum? Apakah Muhammad, apakah ajaran Muhammad? Disuruh korang buat apa? Qala, kata Abu Sufyan, yaqul, Muhammad berkata, u'budullaha wahdah, sembahlah Allah Tuhan yang esa, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, wa yanha amma kana ya'budu aba'una, dan Muhammad menegah kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami, berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Wa ya'muru bis salati wasidqi, Muhammad suruh kami sembahyang, bercakap benar. Bercakap benar je. Dia ni masa dia kena interview, dia kafir tau. Dia masih kafir, dia masih lawan Nabi Muhammad. Tapi sepanjang-panjang interview ni tuan-tuan, tak ada satu pun dia spin, tak ada. Walaupun dia kafir. Sebab apa? Orang Quraisy, diorang takkan boleh nak menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mutawatir, majority, hatta tak kira di kalangan orang Islam ataupun di kalangan orang kafir, memang kenal Muhammad takkan cakap bohong. Mana kalau bohong, kau yang bohong, bukan Muhammad yang bohong. Macam gitulah nak kabarnya. Dan Muhammad menyuruh kami bisidqi, bercakap benar, wal afaf, menjaga maruah, wal wafa bil ahdi, menunaikan janji, wa adail amanati, dan menunaikan amanah. Faqala al maliku, kata raja Hercules, baiklah, ini sa'altuka an nasabihi. Raja ni bila dia datang soalan, dia explain balik, dia syarah balik, kenapa aku tanya dekat engkau 11 ataupun 12 soalan tadi. Kenapa? Kau dengar elok ni. Bukan korang, Abu Sufyan, korang pun sama jugalah dengar elok ni. Sa'altuka an nasabihi, aku tanya kepada kamu tentang keturunan dia. Faza'amta annahu fikum dzu nasabin, dan kau jawab Muhammad ini keturunannya baik-baik. Apa kata raja? Untuk makluman kamu semua, kadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha, begitulah keturunan para nabi dan rasul, semuanya Allah Ta'ala pilih daripada keturunan yang baik. Baik engkau, raja Kristian ni dia explain balik, kau tahu, dekat Abu Sufyan, itu memang itulah keturunan para nabi dan rasul, memang Allah pilih daripada keturunan yang baik. Soalan yang pertama. Yang kedua, wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla qablahu, aku tanya, sebelum Muhammad mendakwa dirinya menjadi nabi, ada tak orang lain pernah mendakwa dirinya menjadi nabi di kota Mekah? Faza'amta an la, dan kau kata tak ada. Muhammad lah orang pertama yang mengisytiharkan dirinya sebagai nabi di Makkah. Falau kana ahadun qala hadzal qawla qablahu laqultu rajulun ya'tamu biqaulin qila qablahu, kata Raja Hercules. Baiklah, maknanya Muhammad orang pertama. Ya. Apa kata raja ni? Kalaulah ada orang lain yang sebelum Muhammad pernah mengaku menjadi nabi. Contoh sebelum Nabi lahir, dah dulu, lama dulu ada orang mengaku menjadi nabi dekat kota Mekah. Tapi orang ni tak ada sambutan. Dia kempen keliling ngaku nabi, orang kata sudahlah kau, kelentonglah kau, cakap banyaklah kau, bla 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 bla. Tak ada sambutan. Lepas tu lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi isytiharnya nabi. Apa kata Hercules? Sudah tentu Muhammad itu dia mengaku menjadi nabi sebab apa? Dia nak test market. Dia nak test. Orang dulu pernah mengaku tak jadi. Cuba aku try tengok kod-kod laku. Kod-kod jadi nabi. Maknanya raja kata Muhammad menjadi nabi itu bukan atas mengikut orang yang dahulu yang pernah mengaku menjadi nabi dekat Mekah, tapi orang tak follow dia. Lalu Muhammad timbul untuk mengaku menjadi nabi, kod-kod ada orang nak follow dia. Maka raja kata confirm Muhammad ini bukan ikut orang yang terdahulu pada dia. Soalan yang ketiga, wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Aku tanya pada kamu, pernah tak Muhammad ini berbohong sebelum dia menjadi nabi? Faza'amta an la, kamu kata Muhammad tak pernah berbohong. Faqultu,
Maka liyadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhibu 'ala Allah. Kata Raja Hercules, mustahil. Kalau Muhammad sebelum menjadi nabi dia tak pernah berbohong, tiba-tiba dia berani berbohong atas nama Allah, mustahil. Maknanya Muhammad orang benar dan dia bukan buat-buat dakwaan. Tak. Ya, orang ni tuan-tuan, kalau kita kenal kan, daripada muda, daripada budak sampai sekarang tak pernah kelentong. Orang bagus lah tu. Tapi kalau kita kenal dia ni, kejap okey, kejap KO, kejap kelentong, kejap cakap betul, ya ke tidak, entah mamat ni. Kan? Pasal surah mamat tu lah kan. Pantang dapat bulan September je, mesti dia kata ada orang sokong dia. Gitu tuan-tuan. Jadi orang pun, ya betul lah mak ni. Ini dah masuk kali ketiga dah tuan-tuan, dia meroyan. Sekian dimaklumkan. Okey tuan-tuan semua. Maka apa kata raja ni lagi? Wa sa'altuka hal kana min abahi min malikin fakultala. Bila aku tanya kau soalan yang berikutnya, pernah tak keluarga Muhammad menjadi raja di Mekah? Kamu kata tak pernah. Falau kana min abahi malikun laqultu aw laqulta rajulun yatlubu mulka abihi. Maknanya kalau Muhammad ini keturunannya tak pernah menjadi raja di Mekah, tiba-tiba Muhammad ijtihad menjadi nabi. Maknanya gitu tuan-tuan. Contoh. Kalau moyang nabi dulu Qusay sebagai contoh, nabi ada moyang nama Qusay. Qusay ni pernah jadi raja di Mekah contoh. Tapi Qusay ni dia pernah jadi pemimpin besar lah, bukan raja. Kebanyakan jawatan-jawatan dekat Mekah dipegang oleh Qusay. Contoh Okey, Qusay menjadi raja, memerintah. Lepas tu berlaku rampasan kuasa, Qusay pun mati. Kuasa ni diserah kepada orang lain menjadi kuasa, menjadi raja. Apa kata raja ni? Kalau tiba-tiba Muhammad mendakwa diri ni menjadi nabi, kenapa dia ngaku macam tu? Sebab dia nak balik jawatan moyang dia dulu. Dia nak ambil balik jawatan tu. Sebab tu dia mengaku menjadi nabi. Tiba-tiba kau kata moyang dia ataupun keturunan dia tak pernah menjadi raja. Makna betul dia ni seorang nabi. Dan aku tanya lagi, pengikut Muhammad ini ramai di kalangan orang lemah ke orang kaya, orang berada ke orang biasa-biasa sahaja? Kamu kata kebanyakan pengikut Muhammad ini orang biasa, orang kampung, orang yang tidak ada pengaruh. Lalu apa kata raja ni? Wahum atba'ur rusul. Betul. Begitulah pengikut Nabi dan Rasul sejak turun-temurun, pengikut mereka di kalangan orang-orang biasa, rakyat biasa yang tidak ada apa-apa pengaruh. Wasa'altuka hal yaziduna am yanqusun. Aku tanya lagi, pengikut Muhammad ni semakin hari semakin bertambah ke semakin berkurangan? Kamu kata semakin bertambah. Apa kata Raja Hercules? Wa kadzalikal iman hatta yatim. Begitulah iman, dia kata. Begitulah iman. Apabila Allah Ta'ala sempurnakan iman itu, semakin hari semakin bertambah orang masuk ke dalam agama Islam. Wa sa'altuka hal yartadu ahadun minhum sukhtatan lidinihi. Dan aku ada tanya juga, ada tak orang yang pernah murtad sepanjang-panjang Muhammad berdakwah ni? Kamu kata tak ada. Apa kata Raja Hercules? Kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatal qulub. Begitulah keimanan. Apabila iman ini telah menguasai hati manusia, dia akan mengukuhkan hati tersebut dan mereka tidak akan keluar daripada agama Islam. Wa sa'altuka, dan aku tanya, hal qataltumuhu? Korang pernah berperang dengan Muhammad ke tidak? Korang kata betul, korang pernah berperang dan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Apa kata Raja Hercules? Wa kadza rusulu tubtala thumma yakunu lahumul aqibah. Begitulah tradisi Nabi dan Rasul terdahulu. Nabi Rasul terdahulu berperang, kadang menang, kadang kalah. Tapi apa kata Raja? Yang confirm, Allah Ta'ala mesti memberi kemenangan. Di akhirnya mereka pasti diberikan kemenangan. Dan aku tanya, bimaza ta'mur atau bimaza ya'mur? Muhammad suruh kamu buat apa? Kamu kata, Muhammad suruh kami semayang, yang anda sebut tadi lah, buat baik, jangan berbohong, jangan berzina dan sebagainya. Apa kata raja ni? Begitulah ajaran para Nabi Rasul yang terdahulu. Minta masa sikit boleh Sikit nak berhabis surat ni. Besok nak balik dah dia bang. Ni malam ni last call ni. Dan aku tanya lagi, wahal yaudur, pernah tak Muhammad ini menipu?
Mungkir janji. Apa kata Abu Sufyan? Tak. Dia tak pernah mungkir janji. Bila soalan akhir tu, bila Abu Sufyan kata dia tak pernah mungkir janji, maka apa kata Raja Hercules? Fa'alimtu annahu nabi. Confirm dia nabi. Confirm. Sebab nabi dan rasul, dia takkan memungkiri janji. Sifat nabi rasul apa dia? As-sidqu, cakap benar. Apa kata Raja Hercules dekat Abu Sufyan? Wahai Abu Sufyan, waqad alimtu annahu mab'uts. Aku dah tahu lama yang nabi akhir zaman akan diutuskan. Walam azunnu annahu fikum. Tapi aku tak sangka pula nabi akhir zaman ini muncul di kalangan kamu, di kalangan masyarakat Arab. Sebab kita pun sedia maklumkan, Nabi Rasul punya track record semua di kalangan Israel, Bani Israel. Tiba-tiba Nabi yang last muncul di kalangan orang Arab. Jadi tuan-tuan, Raja Rom dulu, Raja-Raja Rom ni dulu, yang nak jadi raja ni bukan calang-calang tau. Mesti padri. Mesti padri yang alim, yang hebat. Contohnya macam Raja Ethiopia, bernama apa? Najashi. Najashi tu bukan calang-calang tau. Alim, padri yang hafal Taurat, hafal Injil, bukan barang-barang. Sebab tu dia tahu kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ma kallamtani bihi haqqan fasayamliku mawdi'a qadamai hataini. Apa kata Raja Hercules? Wahai Abu Sufyan, kalaulah apa yang kau cakap dengan aku tadi betul belaka, segala soal jawab kau jawab betul belaka, ketahuilah, aku nak beritahu pada kamu, tak lama lagi Muhammad akan menguasai tempat duduk aku ni. Makna Rom ini akan jatuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran kata raja ni tuan-tuan telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala awal-awal lagi bila dalam peperangan Khandaq, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecahkan batu, kan masa dia orang gali-gali parit tu ada bongkah batu besar, Nabi pun turun, Nabi pun nak pecahkan batu ni, Nabi hentakkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bila Nabi hentak, terpancar cahaya dekat batu ni. Apa yang Nabi nampak dekat batu tu? Nabi kata, Allah tunjukkan aku satu hari nanti aku akan menguasai kerajaan Rom, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran janji Allah itu berlaku secara total bila di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Walau a'lam ani akhlasu ilaihi la takallaftu lidzalika. Kata Raja Rom lagi, kalau ikut aku nak sangat jumpa dengan Muhammad. Maknanya kalau tuan-tuan baca cerita ni, Raja Rom ni dia Kristian tau, tapi dia ni macam dah lembut hatinya, nak sangat jumpa Nabi, nak sangat jumpa Nabi. Qala Abu Sufyan, fa'alat aswatu alladhina indahu wa kathra laghatuhum fala adri ma qalu wa umira bina fa ukhrijna. Falamma kharaja Abu Sufyan ma ashabihi qala laqad balagha amru bin Abi Kabsha ay yakhafu malik bani al-Asfar. Bila Raja Rom cakap, kalau ikut aku nak pergi sangat jumpa Muhammad. Dan dalam Sahih Bukhari kata, dia nak cium kaki Nabi SAW. Bila dia kata macam tu, menteri-menteri kabinet Rom ni marah. Dia tak puas hati. Tuanku, tarik balik tuanku. Itu akidah tu, jangan main-main. Dia tepuk punya gedung, dia marah. Dia macam tak setuju dengan apa yang dikatakan oleh raja. Makna raja tu macam nak convert, nak masuk Islam. Bila kecoh macam tu tuan-tuan, kami, Abu Sufyan kata, kami diarahkan keluar daripada istana. Apa kata Abu Sufyan? Masa dia keluar tu dia kata apa? Hebat anak Abu Kabsyah. Hebat anak Abu Kabsyah. Abu Kabsyah yang anda dah cerita, suami kepada Halimatus Sa'diyah, bapa susuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat anak Abu Kabsyah. Sampai Raja Rom takut dekat dia, kata Abu Sufyan. Sejak pada hari itu tuan-tuan, Abu Sufyan mula pelan-pelan hati dia terbuka untuk menerima Islam. Okey, last cerita ni dia kata, walamma sara Qaisar ila Himsa udhina li udhama'iru fi daskaratin lahu. Satu hari tuan-tuan, Raja Rom ni
Dia nak ke Homs. Homs dekat Syria, utara Syria. Nak ke Turki sana. Di Homs ada dia punya macam, orang panggil apa, pusat pemerintahan Rom yang lain. Ibu kota Rom dekat Homs. Dia nak ke sana. Dan diarahkan supaya dibuat persiapan untuk menyambut kedatangan Raja Rom kat sana. Summa umira bi abwabiha fa'uliqat summa qal. Cerita ni ada tinggal satu tau. Jadi sebelum dia pergi dekat Homs tu tuan-tuan, raja ni dia hantar surat dekat seorang kawan dia. Kawan Raja Rom ni tuan-tuan, padri, alim, kawan rapat dengan Hercules. Dia kata apa? Wahai kawan aku, malam baru ni aku bermimpi. Raja mimpi apa? Dia mimpi, dia tengok dekat langit waktu malam muncul bintang. Bintang tu dalam mimpi tu kata, dia panggil apa? Najmu Malikil Khitan. Bintang raja yang bersunat. Raja yang bersunat. Keluar bintang tu dalam mimpi tu. Dia mimpi ke? Bukan mimpi, dia tengok. Sorry, bukan mimpi saya. Mana terlupa Satu malam tu raja ni keluar tau. Dia keluar, dia tengok dekat langit. Kata, dah keluar dah bintang tu. Benda ni kita tak tahulah, kita confirm tak tahu, kita Melayu ni. Diorang kaji lama dah. Dah keluar dah. Tapi dia nak confirm betul ke tidak apa yang dia nampak ni. Dia pun hantar surat dekat kawan dia. Kawan dia seorang pun sama juga alim macam dia. Dia kata, wahai kawan aku, malam baru-baru ni aku nampak bintang raja yang bersunat dah muncul. Betul ke? Apa kata kawan dia? Betul. Aku pun nampak benda yang sama. Benda tu dah keluar. Maknanya orang Kristian tuan-tuan, kenalnya Nabi, sampai dia kenal apa dia? Tanda kemunculan Nabi tu di kalangan bintang di langit. Dia boleh kenal, Syekh. Kita ni kalau keluar ramai-ramai, kejap lagi agak-agak, kau kenal tak bintang Nabi mana satu? Kenal? Aku pun tak tahu kat mana. Tapi nak buat terrornya orang-orang Kristian. Jadi raja ni semakin kuat hati dia mengatakan Nabi akhir zaman memang confirm dah muncul. Okey tuan-tuan. Jadi raja ni pergi kat Homs. Dia macam nak buat pengisytiharan di hadapan menteri-menteri dia. Dia kata apa? Ya ma'syarar Rum, halakum minal falahi wa rushdi wa ayathbuta mulkukum fatubayu hadhan nabi. Dia kumpul semua raja, dia punya menteri-menteri kabinet dia tuan-tuan. Tutup rapat-rapat pintu istana. Lalu raja pun berucap, wahai menteri-menteri sekalian, nak tak kamu aku ajak kepada kejayaan, kebahagiaan, dan kita akan, kerajaan kita tidak akan hilang, kita akan kekal, kerajaan kita akan kekal. Nak tak? Satu je cara dia. Apa kata raja ni? Apa caranya? Jom kita berbai'ah dengan Nabi akhir zaman. Dia ajak raja-raja ni atau menteri-menteri dia beriman dengan Nabi SAW. Bila dia kata macam tu tuan-tuan, fahathu haysatal humuril wahshi ila al-abwabi fawajaduha mughlaqatan. Seluruh menteri ni macam tak puas hati. Sudahlah, raja mengarut, raja dah murtad apa raja ni, rosak akidah kau tu tak. Jadi dua ni semua nak lari keluar daripada istana, tapi tak boleh keluar pasal raja dah arah supaya tutup pintu rapat-rapat. Seorang pun tak boleh keluar. Fasahu sayhatal humuril wahshi. Diorang ni lari macam diibaratkan macam keldailia. Nak lari belaka, nak keluar belaka, nak tinggalkan Raja Rom seorang-seorang. Falamma ra'a Qaisar nafratahum. Bila Raja Kaisar tengok orang semua nak lari kan, dia macam tergugat tau. Macam nak kata tadi lah, dia asal nak beriman, tapi bila tengok pengikut dia, menteri-menteri semua nak lari belaka, tinggalkan dia seorang-seorang, dia rasa tergugat. Apa kata raja ni? Ini qultu maqalati akhtabiru biha shiddatukum aw shiddatakum ala dinikum fasakatu lahu wa radu anhu faghalabahu hubbu mulki ala al-islam fadhahaba bi ismihi wa ismi ra'iyatihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinahu radda dihyata raddan jamilan. Raja ni tuan-tuan, bila tengok semua menteri nak lari, apa kata raja? Tuan-tuan semua tenang, menteri-menteri semua tenang, balik semua kembali. Sudahlah raja nak murtad bla bla bla, semua tak puas hati kan. Diorang ni semua Kristian. Apa kata raja? Sebenarnya aku nak test je, nak tengok korang sayang ke tidak dekat aku ni. Oh, korang sayang rupa-rupanya, okey lah tu. Raja pun cover lah, nak cover kan. Tuan-tuan, sejak pada tu keadaan pun
Orang kata aman damai. Dan Raja Hercules ni tetap dalam keadaan Kristian. Walaupun dia sebenarnya nak beriman, tapi kenapa Nabi kata dia tak beriman? Sebab dia sayangkan jawatan dia, kerajaan dia, dan dia takut hilang pengaruh. Na'udzubillah min zalik. Tapi satu benda yang last, raja ni bila dia dapat surat ni, dia simpan elok surat ni. Dia simpan. Dan sampai sekarang surat ni tersimpan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh search dekat Google, type surat Raja Hercules ataupun Muqawqis Rum yang dihantar pada Nabi SAW. Sampai sekarang surat tu masih terpelihara, elok lagi, tuan-tuan. Sampai sekarang raja ni hormat, dia simpan surat Nabi. Dan sahabat Nabi bernama Dihiyatul Kalbi ni, tuan-tuan, diberikan hadiah, macam-macam hadiah sebagai tanda penghormatan antara Raja Rom dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, begitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ini tentang surat yang Nabi hantar kepada Raja Rom. Dia tak macam dengan Raja Parsi. Raja Parsi, dia dapat surat Nabi, dia koyak, tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan, begitulah sedikit perkongsian. Dan Anda minta maaflah malam ni langgar SOP lebih pada waktu yang kita tetapkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dalam hidup kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara iman kita sehingga kita mendapat husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupalah, sebelum saya terlupa, tuan-tuan, kami memohon sumbangan untuk umat Islam di Syria. Untuk makluman tuan-tuan, Syria biasalah tuan-tuan pada tahu kan, negara tu negara perang, dan di waktu yang sama Allah uji dengan COVID-19 juga. Jadi di Syria, tuan-tuan, orang Syria kata mati lagi bagus daripada hidup, ya. Bagi diorang hidup lebih susah. Dan di sana dia tak ada senarai macam kita kan, hari-hari ada kan, berapa ramai kena COVID, berapa ramai yang sembuh, berapa ramai yang mati kan. Syria tak ada. Memang tak akan keluar benda tu. Hari-hari orang mati. Kawan anak Syria kata, kalau engkau cakap, contohlah, ada keluarga engkau mati kena COVID, tiba-tiba engkau tulis dekat WhatsApp ke kat grup ke, keluarga saya mati kena COVID, dengan engkau masuk penjara tak pasal. Jadi dia kata senyap je lah. Jadi keadaan teruk, tekanan teruk, dalam keadaan makanan susah, segala-galanya susah. Yang ada cerita bagi tadi sikit masa Anda belajar Syria dulu tahun 1992 sampai tahun 1998, $100 kita hari ni $1 dalam RM400 kan, RM400. Dulu masa kita belajar dalam 200.5, 300 lebih lah, $100. Duit Syria 5,000 lira. $100 5,000 lira. Mana mewah. Boleh sewa rumah besar, tuan-tuan. Pada hari ni, semalam kawan dalam WhatsApp, dia kata sekarang $1 bersama dengan 2,500 lira. Ambil kau. Jauh langit bumi, tuan-tuan. Dah tak ada harga langsung duit dia. Teruk sangat-sangat keadaan ekonomi umat Islam di Syria. Jadi sama-samalah tuan-tuan bantu umat Islam di Syria. Keberkatan Masjid Al-Jalalu, apa nama masjid ni? Al-Kamal, Al-Jalal wal Kamal kan. Syekh Quraim Rajih yang menambah nama Wal Kamal. Semoga Allah Taala menyempurnakan iman kita semua, insya-Allah. Sekian daripada ana, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.